Sebab hari ini kita dapat dapatan yang terkini sehari sebelum pilihan raya. Saya tinggalkan di hujung sekali sebelum saya nak tutup, supaya kita bagi berita gembira kepada semua yang menonton dan semua yang susah payah hadir. Ada berita gembira, saudara-saudara. Kita buat kaji selidik hari Rabu dan hari Khamis. Dan tahap sokongan rakyat ini kita dapat tiap-tiap minggu pada hari Rabu dan hari Khamis untuk minggu yang itu. Saya memang berdebar dan saya memang takut. Sebab kita tak boleh baca hati rakyat ni. Kalau adalah orang kata dia sebagai ahli politik, dia tahu macam mana rakyat nak mengundi, bohong semua. Kita tak tahu. Kita hanya boleh cuba yang terbaik. Kita kalau nak cuba dekat dengan rakyat, kita kena menyelami perasaan rakyat. Rakyat nak macam mana? Kalau aku hidup sebagai budak muda sekarang ni, keluar universiti, gaji 1,500, aku nak buat apa? Tu yang semua jadi TikTok influencer tu lah. Jadi, itu yang terbaik kita boleh buat. Cuba dekat dan memahami perasaan rakyat, tapi kita tak tahu. Sebab itu, di sebelah PKR, Pakatan Harapan, kita sangat bergantung kepada data sokongan rakyat dari satu minggu ke satu minggu. Yang kita bimbang ialah seperti yang berlaku di pilihan raya negeri Johor. Kempen dah jalan, ceramah dah jalan. Tapi bila kita tengok tahap sokongan, di pilihan raya negeri Johor hari itu, tahap sokongan pengundi Melayu kepada PKR dan Pakatan Harapan hanyalah 11%. Walaupun saya belum kembali ke politik, aku duk tengok mampu macam ni. Jadi saya sendiri dah tahu daripada awal kita hanya boleh menang satu kursi. Kerana tiap-tiap minggu tahap sokongan itu tidak berubah, 11%. Tukarlah macam mana pun, akhirnya orang masih lagi nak undi UMNO. Dan yang lebih membimbangkan, bila kita tanya pengundi-pengundi Melayu di Johor dulu, kenapa mereka macam itu? Kamu tak puas hati dengan ekonomi. Tanya kamu puas hati ke tidak, 80% kata tak puas hati. Tanya kamu puas hati ke tidak dengan prestasi kerajaan persekutuan dan prestasi Perdana Menteri, 80% kata tak puas hati. Tapi kamu tetap undi UMNO kan? Dari situlah kita dapat tahu bahawa rakyat kecewa. Mereka merasakan selama 2 tahun mereka tertekan, duduk dalam PKP. Ramai yang derita sampai kena angkat bendera putih. Dia tengok ahli politik kiri kanan, dia kata dia orang ni semua duk berebut jawatan, tak peduli pun kat aku. Mesej itulah yang kita ambil. Sebab itu saya daripada awal kata tolak tepi kemah besar. Menang kalah tu saudara-saudari, biar rakyat yang menentukan. Kalau ahli politik hari ini kita kata kamu ponteng, esok kamu pergi jadi best friend, mampus kita. Kalau kita kata orang ni tak betul, tak bersih, esok demi masuk kerajaan kita jadi kawan baik dia. Rakyat kata kamu ni sama semua demi jawatan, kamu bohong kepada kita tiap-tiap hari. Sebab itu daripada awal kami dalam PKR kata tidak ada kemah besar, yang penting ialah dekat dengan rakyat. Dan kita tawakal kalau kita dekat dengan rakyat, rakyat akan kembali kepada kita. Alhamdulillah saya nak sebut dapatan setakat pagi ini yang insya-Allah tidak akan bertukarlah esok. Kecuali Sanusi buat lawak lagi rakyat Malaysia suka, tak tahulah. Malam ini kalau tengok kepada dapatan setakat pagi ini, tahap sokongan pengundi Melayu kepada UMNO Barisan Nasional telah jatuh ke paras paling rendah dalam sejarah seluruh alam. Tahap sokongan pengundi Melayu kepada UMNO Barisan Nasional sekarang ialah 26.7%. Maksudnya daripada 10 orang Melayu, tak sampai 3 orang pun kata akan undi UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya kali ini. Kalau saudara-saudari nak faham apa makna 26.7% sokongan Melayu kepada UMNO itu, masa Najib Mat Sakau kalah tahun 2018, UMNO masuk pilihan raya 2018 dengan sokongan pengundi Melayu sebanyak 33%.
33% pun mereka hanyut, saudara-saudari. InsyaAllah 26.7% UMNO akan lemas dalam undi banjir yang dia buat sendiri. Tahap sokongan pengundi bukan Melayu, China dan India kepada Pakatan Harapan telah kembali ke paras 2018. InsyaAllah melebihi 70 ke 80%, saudara-saudari. Jadi saya nak nasihatkan pimpinan MCA dan MIC boleh mula cari kerja baru. InsyaAllah kamu bungkus. Kemudian Perikatan Nasional. Saya tahu dia cukup yakin awal-awal tu. Dengan influencernya, TikToknya, dengan masuk nerakanya, dengan lawak Sanusinya. Mereka yakin mereka boleh menang. Saya nak sebut tahap sokongan pengundi Melayu kepada Perikatan Nasional hampir sama dengan tahap sokongan pengundi Melayu kepada Pakatan Harapan yang hanya ketinggalan 2 ke 3% sahaja daripada sokongan Melayu kepada UMNO. Beza dia apa dia? Kita dapat sokongan yang padu daripada kawan-kawan China, India, Iban, Kadazan dan kesatuan hati rakyat Malaysia pelbagai kaum ini. Yang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, saudara-saudari, insya-Allah itu akan meletakkan kita insya-Allah melepasi 100 kerusi parlimen esok insya-Allah. Ada lagi berita baik yang saya tak pernah tengok sepanjang saya mula mengendalikan data dalam politik. Dulu-dulu masa kita kempen 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, orang selalu sebut tak payahlah kempen kepada saluran satu yang tua-tua ni, dia memang totok UMNO. Ingatlah. Keadaan dah terbalik, saudara-saudari. Saya nak berkongsi bahawa tahap sokongan yang paling tinggi kepada Pakatan Harapan ialah daripada saluran satu orang-orang tua, saudara-saudari. Berbanding dengan PN dan BN, pengundi yang berumur 55 tahun ke atas, 30% beritahu akan undi Pakatan Harapan berbanding hanya 20% untuk BN dan 11% untuk PN, saudara-saudari. Bila saya tengok, saya terkejut, saya ingat dunia nak kiamat. Jadi kami tanya balik dan siasat balik, kenapa macam ini? Kenapa tiba-tiba orang tua ni sokong Pakatan Harapan pula? Jawapannya itu cukup merendahkan diri saya. Jawapannya ialah kami dah tengok semua. Kami dah tengok semua, pimpinan dah cuba semua. Kami sebenarnya tak peduli sangat dah yang ada. Kami nak tengok masa depan. Dan kami rasa pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan adalah pimpinan masa depan yang lebih bermutu dan lebih kami percayai daripada yang ada dalam PN dan dalam BN, saudara-saudara. Jadi kepada uncle, auntie, pakcik, makcik yang umur 55 tahun ke atas, saya minta maaf. Kalau selama ini saya kata tak payahlah berkempen dengan saluran satu ini. Itu mengajar kita bahawa kalau kita menghampiri rakyat dan meyakinkan rakyat, kumpulan yang paling tegar dulu sokong UMNO pun boleh terbalik sokong kita, insya-Allah. Seperti biasa, kekuatan kita ialah di kalangan pengundi berumur 25 hingga 55 tahun. Ini adalah pengundi ekonomi yang menanggung beban tiap-tiap hari daripada kegagalan ekonomi kerajaan yang ada. Saudara-saudari tahu, saudara-saudari ada anak, saudara-saudari ada hutang kereta, saudara-saudari keluar universiti tak dapat gaji, bekerja saban hari. Sebab itu saya tak terkejut langsung bahawa kekuatan Pakatan Harapan masih kekal dengan kumpulan-kumpulan pertengahan yang terpaksa menanggung kegagalan pentadbiran ekonomi UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah
kita dapat undi yang solid daripada kumpulan ini. Dan yang paling akhir ialah kumpulan yang paling muda antara 18 ke 25. Saya nak beritahu, mereka sekarang ini sama sokong 3-3 split 3. PN pun kekuatan hampir sama dengan PH, hampir sama dengan PN. Jadi saya nak beritahu kawan-kawan dalam bersatu, sia-sia je kau bayar influencer TikTok mahal-mahal. Akhirnya, setakat ini, kita masih lagi ada sokongan yang sama kuat daripada kumpulan yang muda, sama juga macam PN, sama juga macam BN. Jadi rumusannya bagaimana? Saya ucap terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang terbuka hati memaafkan Pakatan Harapan dan PKR atas kegagalan kami di Johor dulu. Saya ucap terima kasih kepada semua yang mengikuti kempen, yang memberi peluang dan meyakinkan kami bahawa rakyat Malaysia cerdik-cerdik belaka, saudara-saudara. Rakyat Malaysia akan menilai setiap parti dan pemimpin berdasarkan keikhlasan, kecekapan, mutu, pribadi, akhlak kita. Dan itulah yang dibuktikan dalam kempen ini. Kerana UMNO pun tak jangka, PN pun tak jangka bahawa dalam tempoh beberapa bulan sahaja PKR dan PH boleh bangkit daripada kekalahan di Johor dan kini semakin menghampiri Putrajaya, insyaAllah. Cuma permintaan terakhir saya, kerana kena berhenti esok tepat jam 12 tengah malam tak boleh berkempen dah. Permintaan terakhir saya, tidak cukup untuk kita menang 100 kerusi. Kita perlu menang majoriti mudah 112 kerusi, saudara-saudari. Jadi dalam minit terakhir kita berdoa dan kita merayu supaya pengundi-pengundi memikirkan masa depan. Ini bukan soal Anwar Ibrahim, ini bukan soal Zahid Hamidi, ini bukan soal Spy Master Muhyiddin Yassin. Ini soal rakyat, soal yang muda, soal yang tua. Negara dan masyarakat kita mesti bergerak ke depan, tinggalkan segala kerosakan dan juga warisan masalah daripada kerajaan-kerajaan dahulu. Dan insya-Allah satu-satunya kerajaan yang ada tanda-tanda masa depan ialah kerajaan Pakatan Harapan, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih di seluruh Malaysia yang menonton. Kita bersedia untuk kita tawan Putrajaya esok. Kita bakar semangat. Saya sebut ayuh.